Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam channel Afika Azman. Dan dalam video kali ni saya nak cerita pasal benda-benda lepas bersalin ataupun pantang. So, dalam pantang ni saya kategorikan dia kepada beberapa tajuk-tajuk kecil. So kita ada time baby kena kuning, cara jaga luka, proses pantang tu sendiri, nak makan apa, nak buat apa, bentan, sembelit dan kemurungan. Saya rasa ni antara masalah yang biasalah ada dekat orang-orang yang pantang. So kita pergi satu-satu dulu, kita pergi dengan baby kuning. So mostly baby ni lahir, diorang senang sangat dapat kuning baby ni ataupun jaundice. So jaundice ni dia memang kebiasaan lah jadi, memang tak pelik lah kalau jadi kat baby korang pun. Jangan risau, benda ni boleh kata kebanyakan memang akan kena lah. Dia sama ada lahir-lahir terus ada ataupun 2-3 hari lepas tu baru dapat detect. So kuning ni dia jadi sebab ada something dengan pemecahan sel darah merah diorang lah. So sistem badan diorang pun tak berapa stable, so diorang senang sangat dapat kuning ni. Kenapa kuning ni kita nak kena turunkan cepat-cepat adalah sebab kalau kuning yang teruk boleh menyebabkan masalah pendengaran dan kerosakan otak. Kalau rawatan dekat hospital, apa yang hospital offer untuk rawatan jaundice ni adalah fototerapi. Kita letak baby bawah lampu biru tu. Dan yang kedua ni kalau teruk sangat lah, baby tu kena buat proses tukar darah. Najis baby tu yang awal-awal dia akan berwarna hitam. So lagi cepat sebenarnya najis tu bertukar jadi warna kuning. Maksudnya macam dia nak buang dia nak buang barang-barang dalam dia yang masa dalam perut tu kan. Lagi cepat benda tu keluar, sebenarnya lagi cepat kuning tu habis. Apa sebenarnya cara untuk cepat habiskan kuning baby tu adalah dengan menyusu saja. Bagi baby makan dan baby buang semua barang dalam dia. Lepas tu lagi satu common question masa check up baby tu adalah doktor tanya, dia punya poo dah bertukar colour ke belum? So maksudnya adalah penting untuk kita menyusu dengan betul. So baby tu dapat susu secukupnya. So dia boleh cepat-cepat buang barang dalam dia yang dalam perut-perut tu semua. Akan masalah masa penyusuan ni, so kita kena pastikan latch betul-betul smooth. Sebab latch yang sebetulnya kita tak akan rasa sakit pun sebenarnya masa menyusu. Basically cara untuk turunkan kuning anak adalah pastikan kita punya cara penyusuan tu betul. And then pastikan air susu kita tu cukup. So untuk jaundice, susukan baby anda secukupnya. Okey, masalah kedua pasal penjagaan luka. Apa yang saya nak cerita pasal penjagaan luka ni adalah luka bersalin normal. Caesar saya tak tahu sebab saya bersalin normal. Lepas dia korang bersalin, hospital akan provide ubat luka. Nama apa tapi saya letak dekat sebelah ni. Macam ubat kuning macam tu lah. Untuk luka tu cepat sembuh, sebenarnya sapu je ubat kuning ni. Dia tak ada ubat ke alternatif lain ke apa ke. Jaga movement korang. Ya, kita tak boleh nak melangkah luas sangat lah kan. Takut jahitan tetah nanti tak pasal-pasal kena jahit balik. Korang kena pastikan ubat kuning tu betul-betul cover semua bahagian luka tu. Biasanya kalau korang pakai ubat kuning tu betul-betul, nanti jahitan tu memang cepat je sembuh. And then tali jahitan tu pun dalam seminggu lebih macam tu pun jahitan tu macam tali jahitan tu dah start reput. Luka kita tu dia macam akan bengkak atau at first masa awal-awal tu dia macam akan bengkak lah sikit sebab kita baru lepas ada luka and then berjahit apa semua. So pastikan kalau boleh kan, kalau korang cuci luka tu korang tengok letaklah cermin kat depan kan. So ubat kuning korang tu korang sapu dengan sekata lah dekat luka tu. Habis ubat kuning jangan risau, bila-bila boleh minta. Nurse akan datang rumah and then bila-bila masa korang boleh minta je ubat kuning tu. Tolonglah jangan sapu atau letak benda pelik-pelik dekat luka jahitan. Macam yang korang tahu, orang-orang lama diorang akan datang dengan macam-macam suggestion untuk cepatkan korang punya luka bersalin tu sembuh kan. Ni pun daripada pengalaman ibu saya. Dia pun ada dengar pesan orang tua jugalah suruh sapu something macam herba-herba macam tu. Last kali ada infection dekat dia punya luka, so kena jahit balik. So kalau boleh korang pakai je ubat apa yang hospital bagi sebab that's the best. Sebab tu itu yang kita dapat. So tak payahlah sapu benda pelik-pelik ke, takut
takut ada infection lain, nanti kita pula yang susah. Seterusnya, kalau korang boleh elak benda ni, jangan cangkung. Sebenarnya kalau kita dah bersalin normal lah, dia macam cangkung tu tak buat kita sendiri pun takut. Dia terasa kalau kita buat benda-benda yang melibatkan macam kena kangkang-kangkang sikit ni kan, dia rasa ngilu-ngilu macam tu So jangan cangkung, and then bersih betul-betul, kena selalu tukar pad. Masalah seterusnya adalah sembelit. Dia macam ni lah, buang air besar adalah satu nightmare untuk ibu-ibu yang bersalin normal. Nak buang air besar tu, Masya Allah, saya tak tahulah macam mana. Dulu kan orang semua macam toilet kan cangkung. Sekarang kita macam, kita Alhamdulillah sangat kita ada toilet duduk. Saya tak boleh imagine orang yang macam, orang yang toilet cangkung, macam mana diorang buat. Masalah sembelit ni dia normal juga dalam kalangan ibu lepas bersalin. Sebab, satu sebab kita menyusu badan. Bila kita menyusu badan, air keluar daripada kita banyak sangat. And then betul, saya pun rasa sendiri benda ni, menyusu ni dia buat saya cepat sangat dahaga. Nanti nurse akan datang check up hari-hari kat rumah. Awal-awal tu kan nurse akan hari-hari tanya, awak dah buang air besar ke belum? Dia bagi kita 5 hari sebelum declare kita ni sembelit lah. Lepas tu dia akan suggest kita makan ubat untuk, ada tu saya dengar ubat untuk cairkan pup, tapi saya tak tahu sebab saya tak ada ambil ubat pun. So tips untuk elak sembelit lepas bersalin ni adalah dengan minum air, makan sayur hijau. Next tip adalah, ni saya punya suggestion sajalah ya. Kalau tak nak ikut pun tak apa, cara masing-masing. Cuma saya makan bubur je masa saya pantang. So disebabkan saya takut sangat nak buang air besar, so saya sendiri yang minta untuk saya makan bubur. So sepanjang pantang tu saya hari-hari makan bubur je. Seterusnya, jangan sesekali tahan berak. Bila korang tahan, dia boleh buat kita jadi buasir. Bila buasir tu lagi teruk. Seterusnya adalah cuba slow-slow, and then cuba jangan takut sangat. Macam saya, betul saya cakap, saya sangat-sangat takut sebab bila kita buang air besar tu kan, kita actually boleh rasa tahu movement poo tu dekat luka. Dia macam tak tahu, tapi saya rasa macam ngilu sangat-sangat. Dia macam dekatnya, padahal luka saya tu pendek je tau. Tu pun terasa juga masa nak buang air besar. So, last choice adalah minta ubat dengan nurse. Kalau korang rasa macam korang tak boleh sangat nak buat, ataupun korang memang kena sembelit, so boleh je minta dengan nurse cakap nak ubat. Seterusnya kita cakap pasal apa benda pantang dan bentan dan proses berpantang tu sendiri. Pantang ni saya rasa ni saya cerita based on pengalaman saya sendirilah. Pas bersalin, kita dalam situasi yang sangat-sangat lemah. Ada kata yang sebelah-sebelah saya tu lepas dia bersalin, badan dia shaking teruk gila. And then dia asyik cakap ward kita orang tu sejuk. Kesan lepas bersalin tu atas setiap orang berbeza. So menu pantang ni macam-macam je. Korang google je menu pantang, macam-macam dah sekarang boleh keluar. Bentan ni dah ada banyak jenis. Dia macam ada bentan yang bentan urat, ada yang boleh turun darah, macam ni lah. So sebab tu lah kita kena macam jaga badan kita betul-betul lepas bersalin. Lagi satu, even though korang dah nak habis tempoh pantang tu, korang tak boleh nak terus macam boleh makan ni tu itu ini apa semua. Terus habis je 44 hari pantang tu, terus je boleh makan macam. No. Korang kena start balik slow-slow. Ya, badan korang dah stop sekejap benda-benda yang tu kan, sebab dalam pantang. And then nak start balik tu pun kena start slow-slow. Tak boleh terus tu, nanti terkejut. Untuk pantang punya rutin, saya rasa masa saya pantang, saya adalah bertuku. Lepas tu, tuku tu saya urut-urut badan sendirilah. And then saya ada panggil orang berurut. Lepas tu, masak untuk pantang tu sebab saya pantang dengan ibu saya. So, ibu saya yang buatkan semua. Terima kasih, Ibu. Saya rasa pantang punya rutin ni ada bertuku. Lepas tu, berurut. Lepas tu ada makan dengan pakai bengkung. Tu pun ikutlah korang rajin ke tak.
And then jamu. Kalau bab jamu ni, saya tak ambil jamu pun sebab saya memang fully breastfeed. Saya pernah dengar orang makan jamu and then jamu kan panas sikit. So lepas tu dia kacau baby. Sebab kita kan menyusu direct, baby pun dapat apa yang kita makan kan. So itulah lagi satu cabaran untuk ibu-ibu yang breastfeeding. Sebab apa yang korang makan, korang kongsi dengan baby. So kena be careful of apa yang korang consume hari-hari. Sepanjang tempoh pantang ni, pastikan korang dapat rehat yang secukupnya. So kalau korang ada kesempatan masa baby tidur tu, tidurlah sekali. Sebab belum tentu lepas tu korang boleh tidur. Manalah tahu dia menangis sampai pagi ke. So korang betul-betul perlukan tidur. So kalau boleh curi-curi tidur tu, tidurlah. Masalah common seterusnya adalah kemurungan. Okay, baby kita pun nak sesuaikan diri dengan environment baru. So mungkin dia akan selalu jugalah nangis-nangis apa semua. So masa tu akan datanglah negatif thought. Dengan keadaan kita pun yang tak suci masa tu, senang sangat negatif thought tu masuk dalam kita punya kepala. So kita akan rasa macam baby tu tak suka aku ke, kenapa dia asyik nangis. Baby punya nangis kan, dia main dengan jiwa tau. Saya tahu macam mana nak gambarkan perasaan tu, tapi sakit telinga. Dia punya nangis kan, dia boleh buat kita lost tau. Kita punya otak macam dia tak boleh fikir. Dia macam jam, dia macam hang. Dia punya nangis. So lagi-lagi kalau dia nangis tak berhenti. Okay, apa-apa faktor yang menyumbangkan kepada ketidakselesaan diorang. Diorang bukan boleh cakap pun, diorang tak selesa apa. Diorang gatal ke, silau sangat ke, diorang lapar ke, diorang punya pampers terlipat masuk dalam ke. Kita tak pernah tahu apa yang diorang nak cuba sampaikan. Diorang nangis je. Masa diorang duduk nangis-nangis ni lah yang macam emosi kita teruji. Sebab okay, kita dah dalam pantang, kita tengah luka ni, either you scissor, luka besar kat perut, tak pun kalau bersalin normal, luka besar dekat bawah. So dua-dua ni sebenarnya membataskan kita punya movement, kita punya benda nak buat. Kita dah terbatas lah sebenarnya tau. Lepas tu dengan baby pula yang macam tu asyik nangis kan, kita jadi stres tau. Lagi-lagi kalau kalau pula baby tu jenis yang macam asyik nangis sepanjang malam sampai pagi. Lagi satu dia datang macam, aku dah buat semua dah, kenapa asyik nangis? Macam kita dah tukar pampers, kita dah apa semua, dah buat semua. Kita dah bagi susu tapi dia tak mau, tapi dia asyik nangis juga. Last kali macam nak kena teka juga apa sebenarnya yang baby tu nak. Kadang-kadang dia nak kita dodoi dia sampai pagi. Dodoi lah sampai 5 pagi. Kadang-kadang dia nak tidur atas kita punya dada kan. So tidurlah saya duduk sampai pagi. So macam bila kita tidur dalam keadaan macam tu, tidur kita pun dah tak ada kualiti tau. So kita memang sangat-sangat penat. Tidur kita tak cukup. Kita punya movement, kita ada batasan pergerakan sekarang. Jalan pun slow. Tidur tak cukup. Lepas tu dengan baby pula ngangu-ngangu, awal-awal nangis. Itulah sebenarnya yang buat kita boleh menyumbang ke arah kemurungan ni. Okay, imagine kalau pantang seorang, kita nak masak lauk pantang untuk kita. Lepas tu kalau baby nangis, nak kena cepat-cepat pergi, nak pujuk baby lagi. Kalau baby duduk wah macam tu. Baby pula kalau nangis biar lama, nanti dia kembung pula. Lepas tu macam susah tau sebenarnya. Lagi-lagi untuk orang yang macam nak pantang seorang ni, entahlah, bagi saya orang anak dah biasa, boleh lah kot. Bila kita duduk rumah, kita ada kerja rumah lagi nak buat kan. Ya memang kita ada suami, tapi masa suami tak ada pergi kerja tu, nak kena buat seorang semua. Lepas tu lagi satu benda yang saya rasa menyumbang juga ke arah masalah murung lepas bersalin ni adalah orang sekeliling, mulut orang sekeliling juga. So masa kita lepas bersalin kan, kita akan jadi like super sensitif pasal kita punya baby tau. Ikut atas orang lah juga Kita pun nak elak mulut-mulut dia orang. Kadang-kadang datang melawat pun macam tengok baby kita, baby tak ada muka langsung macam muka kita. Lagi satu, muka newborn adalah sangat muka yang macam kita tak boleh nak judge lagi tau muka. Ikut muka bapak, ikut muka mak. No.
muka newborn tu macam muka diorang macam terpenyek dalam perut lagi tau. So diorang tak dapat develop muka yang sebetulnya lagi. So sabar, tunggu 2-3 bulan baru dia start develop muka dia yang saya rasa macam okey sikit. Antara ayat-ayat makcik bawang yang klise ni adalah macam tak diiras muka siapa-siapa pun dengan baby. Tak pun baby ringan ke, baby gemuk sangat ke. Lepas tu lagi satu bab isu susu badan lah. Budak ni bangun tidur pula. So ada juga makcik-makcik bawang yang macam tegur kita pasal bentuk badan. So untuk pengetahuan korang, berat badan tu turun. Dia turun lah. Tapi dia tak adalah turun terus like sebelum ni aku 48. So lepas bersalin nanti aku 48. Dah. Dia macam akan turun berat baby tu. Dan kita akan rasa ringan sangat. Cuma berat yang lebih-lebih lepas tu dia akan turun slow-slow lepas tu. So korang jagalah makan masa pantang. Untuk elak kemurungan ni saya rasa support daripada suami. Itu sahaja ubat dia. Suamilah kena jadi pendengar, suami yang kena tolong. Banyaklah kita sebenarnya yang macam perlukan pertolongan. And then kalau korang pantang dengan mak sendiri, alhamdulillah lah. Macam diorang macam boleh tolong-tolong korang dalam pantang tu apa semua kan. Susah sebenarnya kita nak urus diri, nak urus baby, nak urus rumah sekaligus. Sebab itulah macam dengan kita yang keadaan macam tu lah. Sebab itulah kita macam perlukan pertolongan orang luar. Jangan rasa macam biasanya ibu pantang ni lagi satu dia ada mindset macam sebelum ni aku boleh buat semua benda tapi sekarang tak boleh. Macam kenapa nak kena orang lain tolong buatkan padahal benda tu sebelum ni aku buat sendiri semua. Sebenarnya kita lemah sangat masa tu. So terimalah hakikat yang kita sebenarnya perlukan pertolongan. So jangan pula kita rasa macam aku tak nak menyusahkan orang ni, tak nak menyusahkan orang ni. Kalau jadi ke apa-apa kat kita, lagi kita menyusahkan orang. So kalau orang offer pertolongan tu, sambut je lah. Untuk korang yang rasa macam ada orang nak jaga masa pantang, so sekarang memang dah banyak sangat servis confinement lady. Apa yang saya nak syorkan daripada korang berebut nak pergi bersalin dekat hospital swasta tu, contoh kalau Caesar dah 10k kan, baiklah korang spend 10k tu ambil confinement lady, lagi berbaloi lah saya rasa. Saya rasa itu sahaja masalah dan huraian pasal benda-benda lepas bersalin dan pantang-pantang ni. So perkongsian saya kali ni bukan bertujuan untuk menakutkan korang semua yang nak berpantang, tapi cuma nak bagi gambaran lah sikit macam mana pantang ni sebenarnya. So untuk orang-orang yang macam fikir korang nak pantang sendiri, so korang boleh tengok lah kemampuan boleh ke tak sebenarnya, nak bagi gambaran jelas sebenarnya. Terima kasih sebab sudi tengok video ni. And then kalau korang nak tahu pasal cerita saya bersalin, boleh tengok dekat channel saya. Dan saya akan tinggalkan link dekat bawah. Minta tolong korang subscribe dan like video ni. Komen je apa-apa yang korang nak tanya, ataupun korang nak kongsi juga pengalaman pantang ataupun bersalin korang dekat bawah. Boleh komen apa-apa je. Semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.